agar diberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya ada dalam azan itu. Doa azan. Yang kita bacakan setelah daripada azan. Jadi tertibnya kata para ulama adalah apabila kita menjawab daripada azan, la ilaha illallah, berarti kita sama dengan Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat. Kemudian itu kita sambung dengan doanya azan. Doanya azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Kemudian itu kita sambung dengan apa berdoa yang kita inginkan. Apa-apa doa. Kebiasaannya para ulama berdasarkan daripada hadisnya ini mengatakan waktu itu adalah mustajab berdoa, maka mereka mengkhususkan, iaitu setelah daripada doanya azan itu mereka mendoakan kepada kedua orang tua dan mereka mendoakan kepada zuriat khusus. Pengkhususan ini tak ada dalam hadis Nabi, tak ada. Dalam hadis Nabi disuruh untuk berdoa selepas daripada azan, diikuti dengan apa-apa doa kerana waktu itu adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Para ulama mereka mengambil munasabah doanya mustajab, lalu mereka mendoakan di atas, iaitu kedua orang tua, dan mereka mendoakan di bawah kepada zuriat. Jadi terpulanglah dengan apa-apa doa yang biasa dibaca, kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali, dan ditutup dengan doa yang Allah ajar warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun boleh doa juga disambung dengan doa untuk anak-anak. Yang biasa dibacakan kepada anak-anak itu, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wafiqna wa atiqhum li ta'atika warzuqna birrah. Itu doa untuk anak-anak atau apa doa yang kita inginkan. Jadi umum. Yang kelima, waktu di antara azan dan iqamah merupakan antara waktu dua doa mustajab. Ini sama. Daripada Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, 2 masa di antara doa tidak akan ditolak oleh Allah adalah ketika hendak mendirikan solat dan ketika berada dalam barisan mujahidin perang jalan Allah. Jadi yang kedua ini, iaitu berperang di jalan Allah tu agak susah kita dapat keadaan itu. Tapi yang pertama ini yang disebutkan adalah ketika nak mendirikan solat. Jadi maksudnya setelah daripada azan. Daripada Abi Umamah Musa 28, Rasulullah SAW bersabda, bila dilakukan azan lalu dibuka semua pintu langit dan dimakbulkan segala doa. Siapa yang ditimpa kesusahan dan masalah, maka dalam dia menunggu waktu azan, dia dapatkan takbir, maka jawablah takbir itu, jawablah azan itu. Dia sebutkan tasyahud, maka jawab tasyahud itu. Dia sebut hayya 'alas shalah, jawab seperti mana disuruh, itu la wala quwwata illa billahil azim. Dan setelah itu membacakan daripada doanya azan. Sebutlah doa dan ajak kita kepada Allah, insya-Allah pasti akan diperkenankan. Itu yang diulang baliklah apa yang disebut tadi. Jadi tertibnya jawab azan, jawab dalam keadaan ikhlas, maka dapat syurga daripada Allah, diampunkan dosa. Kemudian itu membacakan salawat setelah daripada azan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu diikuti dengan doa azan yang biasa kita baca, dan kemudiannya diikuti dengan apa doa umum. Tapi kalau ikutkan keadaan para ulama, munasabahnya doa mustajab, baik itu mendoakan kepada kedua orang tua dan
Berusia. Baik. Kelebihan membina, menziarahi dan duduk dalam masjid. Umat Muhammad SAW diberikan kelebihan dan kemuliaan jika membina, menziarahi dan duduk dalam masjid. Jadi masjid adalah keistimewaan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Maksudnya umat terdahulu mereka tak dibenarkan oleh Allah untuk membina masjid. Dan umat terdahulu mereka tak dibenarkan untuk beribadah melainkan tempat yang dibenarkan. Jadi dua. Pertama, kita dibenarkan membina masjid. Jadi kita pernah dengar masjidnya kaum Nabi Soleh, masjid kaum Nabi Musa, tak ada. Kerana memang tak dibenarkan oleh Allah. Umat terdahulu mereka juga disuruh solat. Kita pun disuruh solat, tapi kita boleh solat di mana saja kita nak. Kalau bukan di masjid, di atas kawasan lapang, di atas jalan raya, di atas bukit, di dalam hutan, bersih tempatnya, tahu tempat kiblatnya, maka boleh solat. Itu kelebihan yang Allah beri. Umat terdahulu tak boleh. Jadi agak terbatas mereka punya ibadah dahulu. Jadi itu yang istimewa Muhammad. Boleh beribadah di mana sahaja, boleh solat di mana sahaja. Apatah lagi boleh membina masjid di mana sahaja. Jadi apabila dibina masjid itu, maka akan adalah kelebihan yang lain. Seperti masjid itu didirikan sebelum akan adanya daungan azan. Dah kita sebut sebelum ni, azan tidak ada pada umat terdahulu. Azan yang pertama berkumandang adalah di Madinah. Kita dah sebutkan dulu. Dalam masjid itu juga adanya solat berjamaah. Solat berjamaah. Jadi dulu umat diperintah untuk solat, tapi tak ada solat berjamaah. Hanya pada umat Nabi Muhammad saja. Jadi berkaitan dengan masjid ini ada keistimewaan orang yang membina. Membina dengan pembinaan masjid. Termasuk juga dalam imarah masjid itu adalah orang yang yang menziarahi ke masjid, yang membersihkan masjid. Termasuk imarah. Termasuk dalam makna imarah. Semuanya orang mengimarahkan masjid. Jadi orang yang membina, yang solat, yang hadir majlis ilmu, ataupun yang membersihkan masjid, ataupun yang terkait dengan kawasan-kawasan masjid, ataupun termasuk juga adalah orang yang duduk i'tikaf. Itu termasuk daripada. Jadi setiap satu ini ada dia punya kelebihan. Sebab apa? Dia terikat dengan namanya masjid. Jadi yang pertama, Allah menjamin akan mendirikan sebuah rumah di syurga bagi siapa yang membina masjid. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi fi wajhi Allah bana Allah lahu mislahu fil jannah. Daripada Uthman bin Affan, siapa yang membina masjid semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan bina baginya sebuah masjid atau rumah sepertinya dalam syurga. Jadi ini yang pertama. Jadi terkadang bila satu benda tu ada dibina ataupun dibuat secara umum, biasanya akan terdedah kepada riya. Jadi kalau Rasulullah ingat, siapa yang membina masjid untuk mencari ridha Allah, ikhlas kepada Allah. Jadi ini adalah daripada amal soleh, berinfak, sedekahkan.
Jadi bila satu perbuatan itu terkait dengan amal soleh, maka syaitan akan berusaha. Dia nak menghalang untuk orang itu tidak membina, dia tak berjaya. Apabila seorang itu berjaya membina masjid, dia akan cuba pula untuk membisikkan supaya timbul rasa perbuatan itu bukan buat kerana Allah, tapi kerana ingin mendapatkan kepujian dalam hati manusia. Maka itulah dipanggil sebagai riya. Tetapi bila timbul riya, kita kena segera bertaubat kepada Allah supaya dipadamkan dosa riya itu dan berdoa kepada Allah moga kita ikhlas. Jadi bila kita datang semayang di masjid ni, kadang-kadang akan timbullah rasa orang memang tengok kita datang semayang, akan timbul. Jadi bukanlah kita timbul rasa riya itu lalu kita tak datang masjid, berarti berjayalah syaitan di dalam menggoda manusia supaya tak datang masjid. Jadi bila timbul riya dalam apa pun, dalam sedekah ke, baca Quran ke, hadir majlis ilmu ke, jadi dia tahu dah yang dia ada timbul rasa riya, maka dia segera bertaubat, mohon doa kepada Allah moga diberikan daripada golongan orang yang ikhlas. Jadi itulah riya ini dia datang pergi, datang dan pergi. Sebab apa? Dia ditiup oleh syaitan dalam syaitan dia di hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi pertama-tama adalah biarlah ikhlas kerana Allah, maka dibina oleh Allah sebuah masjid yang lagi indah dalam syurga. Hadis 30. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, "Syaitan yaqul man bana masjidan yuzkaru fi ismullah." Siapa yang bina masjid disebut nama Allah dalamnya, maka Allah akan bina baginya sebuah rumah di syurga. Dia sama hadis ni. Ini hadis ni agak kecil. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man bana masjidan." Siapa yang bina masjid seperti tempat burung merpati atau lebih kecil lagi, Allah akan bina baginya sebuah rumah di syurga. Maksud kata Nabi seperti tempat burung merpati ialah bina masjid yang saiznya kecil. Jadi sekarang ini betullah ada orang menawarkan kepada kita dipecah lot, satu lot harganya sekian. Jadi maksud dia samalah keadaan ni. Jadi walaupun yang dibina ni adalah saiznya kecil, jadi maksudnya bahagian dia kecil. Jadi ini termasuk daripada sedekah jariyah. Selagi mana ada orang menggunakan masjid itu atau yang lain yang kita cerita tentang masjid, maka selagi itu pahala kita akan bertambah walaupun kita telah meninggal dunia. Sedekah jariyah yang terus berjalan. Jadi ambil bahagian ini, bahagian ini. Kata Rasulullah, inilah harta yang kekal. Harta yang kekal. Suatu harta yang diinfakkan, itulah yang kekal. Apatah lagi pada pada kebaikan masjid. Perigi telaga air. Kalau sekarang ni ada orang buat apa, infak penapis air, sama. Jelas. Hal ini disebutkan satu-satu Allah akan bina untuknya sebuah rumah lebih luas daripada itu. Ada yang hadis lain lah, hadis lain. Jadi hadisnya banyak.
Begitu juga riwayat seterusnya yang lebih utama daripadanya. Begitu juga dengan hadis yang lain Rasulullah sebut, man bana baitan, siapa yang bina sebuah rumah untuk beribadah kepada Allah dalamnya daripada harta yang halal, Allah akan bina untuknya sebuah rumah dan syurga dibuat daripada mutiara dan yakut, daripada delima. Hadis ini akan Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Al-Bazzar. Samalah. Jadi dalam kesimpulan dia, kalau kita mampu untuk bina sebuah masjid, silakan, dengan kos yang besar itu. Tapi tidaklah sebegitu. Rasulullah masih lagi memberikan rahmat bagi siapa yang membina, walaupun yang dibina itu kecil, seperti sarang burung berbagi. Maksudnya kecil dibina saja, tetap mendapatkan bahagian yang sama. Dan hadis yang lain diingat oleh Nabi SAW, man bana masjidan la yuridu riya ala sumatan, siapa yang bina masjid tanpa rasa riya dan sum'ah, Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi hadis yang tadi itu menceritakan sahabat bina masjid ibtigha, semata-mata untuk dapat ridha Allah. Ayat ini diberikan, siapa bina masjid bukan kerana riya, ikhlas kerana Allah, wala sum'ah. Kalau riya ni ada orang tengok, riya ni daripada ra'a, melihat. Sum'ah ni daripada mendengar. Dia nak dengar orang puji dia. Jadi kata para ulama, kalau sekarang ni riya tu mungkin dia nak tengok orang puji dia dalam WhatsApp ke, Facebook ke, nak tengok ada tak orang puji dia, oh rajin di masjid. Jadi dia buat kerana itu. Semua dia nak dengar. Dia pergi masjid. Jadi sama juga, dia bina masjid, dia nak dengar orang puji dia sebagai dermawan ke, sebagai orang yang apa ni, orang yang baik ke, dia dengar. Jadi benda itu akan datang. Syaitan akan membisikkan. Dan dua benda ni, riya dan sum'ah ini, termasuk daripada doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk dijauhi ketika kita datang ke masjid. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaih, wa bihaqqi raghibina ilaih, wa bihaqqi man syaya haza ilaih. Di doa Rasulullah ajar, wahai Allah, dengan haknya ataupun kebaikannya orang yang memohon kepada-Mu, orang yang raghibina ilaih, orang yang menghadap kepada-Mu, wa bihaqqi man syaya haza ilaih, dan juga memohon kepada-Mu dengan perbuatan baikku ini. Apa dia berjalan ke masjid? Ini yang dalil dia katakan sebagai boleh bertawassul. Tawassul ni apa? Minta kepada Allah dengan perantara. Wahai Allah, dengan keberkatannya Nabi Muhammad, itu perantara. Wahai Allah, dengan keberkatannya majlis ilmu, dengan keberkatannya masjid, itu dipanggil sebagai perantara. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau Rasulullah sendiri ajar dalam doa pergi ke masjid. Yang ketiga tu, bihaqqi mamsyaya hadza ilaih, dan dengan kebaikan perbuatan jalanku ini ke masjid. Jadi memang boleh kita ini berdoa kepada Allah dengan perantara. Jadi doa itu Rasulullah bertawassul, minta kepada dia, minta kepada Allah. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyan wala sum'atan. Sungguhnya aku keluar, maksudnya daripada rumah ke, daripada tempat kerja ke, pergi masjid, bukanlah kerana riya dan bukanlah kerana sum'ah. Dan inilah penyakit-penyakit hati yang sering melanda apabila terkait dengan amal soleh. Bila kita perbuatan yang nampak di manusia itu, itulah yang akan timbul. Rasa ingin dipuji,
seronok. Itu yang Imam Ghazali kata, terkadang yang merosakkan manusia itu adalah pandangan manusia. Jadi sebab itulah jangan terkesan dengan pandangan manusia. Pandangan manusia tak ada manfaatnya. Tak ada. Malahan kadang-kadang dia berdatang mudarat, iaitu ibadah kita ditolak oleh Allah. Riya tu Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin. Akan masuk neraka orang yang solat. Kenapa? Kerana dia yura'u, riya. Begitu juga dengan sum'ah. Sum'ah tu yang dengar. Jadi kawan, kumpulan orang yang dengar, dia tak mau puji dia. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang bina masjid bukan kerana riya dan bukan kerana sum'ah, maka kalau datang taubat kepada Allah. Datang tu macam mana kita rasa seronok lah orang puji. Adapun rasa marah bila orang kata orang menghina. Kamu sedekah di masjid ni 2-3 lot ni ikhlas ke tak ikhlas? Marah ni. Kata para ulama, keadaan begitu bagus sebenarnya. Berarti Allah nak beritahu kita yang kita ni belum ikhlas lagi. Jadi tanda kasih sayangnya Allah tegur, Allah datangkan yang lain dengan keadaan puji. Kalau kita seronok dengan pujian itu, berarti kita belum lagi ikhlas. Maka Allah akan bina sebuah rumah yang tempatnya di dalam syurga. Baik. Buku surat 32. Yang kedua, pahala membina masjid itu kekal dan ganjarannya mengiringi orang binanya sehingga selepas kematiannya. Hal ini bermaksud pahalanya terus mengalir. Kita sebut tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amali wa sanati ba'da mauti ilman 'allamahu wa nasyarahu. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya yang menyusuli seorang mukmin daripada amal kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi banyak ni. Pertamanya adalah ilmu yang diajarkan. Jadi kata Nabi SAW, man dalla ala syai', siapa yang menunjukkan ke atas sesuatu, maka dia akan mendapat pahala orang yang melakukannya. Katakan kita atau menyebarkannya, kita sebar tentang kelebihannya baca Quran misalnya. Lepas tu kita kena terus menyebarkan. Kita ada mediumnya, ada kan, WhatsApp, hantar. Baca tak baca itu bukannya hal kita. Jadi itu kadang timbul bisikannya syaitan, dia akan timbul, mereka tak akan baca ni, dibisikkan. Apa-apa nak dihantar, mereka akan bosan, mereka tak akan menghiraukan. Itu bukan masalah. Jadi di antara perkara kenapa kata para ulama manusia ini tidak menyebarkan daripada kebaikan, mengajak kepada kebaikan adalah timbul dalam hatinya, orangnya akan baca ke tidak, tak tahu. Ataupun dia kata orang ni pasti takkan baca. Jadi jangan timbul. Kalau timbul begitu, jangan dihiraukan, terus menyampaikan. Jadi mungkin satu masa Allah bukakan hatinya. Jadi kita hanya menyampaikan. Kita ni tak bolehlah menyampaikan. Yang membuka hati itu adalah Allah. Yang membuka hati itu adalah Allah. Itu sifatnya Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Jadi kita jangan ambil sifatnya Allah yang membuka hati. Kita hanya menyampaikan sahaja. Terus sampaikan.
Jadi kita hantar dalam WhatsApp ke dalam Facebook ke tu, hantar hadis tentang apa ni, pesan para ulama. Kalaulah ada yang membacanya dan dia terbuka hatinya untuk membaca dan dia mengamalkannya, maka pahala dia dapat. Pahala yang sama juga Allah beri kepada kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Siapa yang mengajar kepada keburukan, ada orang yang terbaca daripada keburukan yang disebarkan, dia dapat dosa. Orang menyebarkan itu juga dapat dosa. Anak soleh ditinggalkannya. Jadi anak, siapa punya, betulan niat kahwin itu, siapa nak kahwin, ataupun siapa yang anak nak kahwin, sesiapa saja. Kerana tidak boleh dapat anak melainkan kahwin. Mustahil orang dapat anak tanpa kahwin. Jadi tujuan utama dapat anak itu supaya anak itu nanti nak jadi anak soleh, supaya nanti kalau dia mendoakan, dia buat kebaikan, si 23 akan dah. Jadi anak soleh ditinggalkan. Betullah Imam Ibn Hajar dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahawa Imam Ibn Hajar ada menyebutkan perbuatan soleh si anak, si ibu ayah pun dapat. Perbuatan baik si anak. Kita sekarang ni tadi sembahyang berjamaah subuh. Kalau sebelum itu qiyamul lail, sekarang ni kita di majlis ilmu. Perbuatan baik kita ini kita dapat, si ibu bapa pun dapat juga. Tapi sebaliknya perbuatan jahat si anak, si ibu bapa tak. Jadi siapa yang cakap? Seorang imam. Jadi bila seorang imam yang cakap, dia tak perlu dalil. Imam Ibn Hajar memang terkenal sebagai imam hadis, walaupun dia tak keluarkan dalil. Jadi hadis ini umum, iaitu waladan salihan tarakahu, anak soleh ditinggalkan. Ataupun Quran yang diwarisinya. Jadi sebagaimana orang membaca daripada Quran itu, dia akan dapat pahalanya. Atau masjid telah dibinanya. Tajuk itu masjid yang dibinanya, sebagaimana ada orang sembahyang. Tapi kata para ulama, tak boleh kita nak pilih khusus. Saya nak lot saya kat depan imam, lot ujung-ujung tu saya tak nak. Tak boleh lah. Dia tahu yang depan imam dia makan orang sembahyang, dia umum. Yang apa saja, dia kata lot tu semualah semua tempat. Atau rumah musafir yang dibinanya. Kalau macam apa ni, dululah memang ada tempat musafir. Jadi rumah musafir itu adanya kain yang bersih, adanya apa ni, adanya tempat ada kiblat, tempat rehat sementara. Atau mengalirkan sungai, atau membina perigi, atau sedekah dikeluarkan daripada hartanya semasa sihat, pada semua itu akan mengiringinya selepas kematiannya. Ini di antara dari yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi banyak lagi. Jadi ambil bahagian ni. Kita semua boleh ambil bahagian ni. Mewakafkan Quran, masjid, mengajarkan kepada kebaikan, mengalirkan daripada sungai. Kadang-kadang sampai kepada kita negara-negara yang susah lah, seperti Kamboja ni, dia selalu minta kerana mereka susah mendapatkan air. Ataupun negara di Syria pun begitu juga, di Yaman pun begitu juga susah. Kerana air ni keperluan. Kita pun tahu susahnya tak ada air. Jadi kita meringatkan selagi mana orang gunakan itu, maka kita mendapatkan daripada pahala.
Yang ketiga, insyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang, iaitu orang yang membersihkan masjid. Walaupun yang dibersihkan itu sedikit, maka tetap mendapatkan pahala daripada Allah. Subhanallah, bila adanya masjid, apa yang terkait dengan masjid, seseorang itu akan dapat pahala. Seseorang akan dapat pahala daripada membinanya, membersihkannya, mengimarahnya, datang ke masjid, tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita bacakan ini menjadi dipermudahkan oleh Allah untuk kita mengamalkannya, untuk menjadikan berkah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Allahumma rabbana atina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Allahumma arzuqna mutaba'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah.